Hi guys, welcome back to my channel. Dah lama gila tak buat video sebab Zura pun dah 3 bulan bersalin. So ni first video, yang video hari tu just throwback je, post je sebab tak ada content. So hari ni Zura nak buat video tentang pengalaman Zura bersalin. Zura ada tanya dekat Instagram. So diorang tanya kat Zura pengalaman bersalin macam mana, nak tanya tapi pasal apa-apa semua tu. So first Zura akan cerita dulu pengalaman bersalin Zura. Lepas tu baru Zura akan pergi ke Q&A. Okay, masa tu Zura dah 40 minggu bersalin. And Zura pergi dekat hospital BPUM, Pusat Perubatan Mesti Melaya. Dia half government dengan half swasta. Dia bukan fully swasta, bukan fully government. So murah sikit lah. Jadi 40 minggu sebab dia swasta, dia tak nak ambil risiko untuk panjangkan lagi, macam takut baby berak ke dalam perut apa semua tu. Kalau kerajaan kan kita dah betul-betul sakit, dah betul-betul ada bukaan, baru dia suruh push apa semua kan. Tapi Zura tak. Zura 40 minggu Zura kena induce balloon. Dimasukkan di satu jenis, nanti Zura masukkan dekat sini kalau ada induce balloon tu. Lepas tu waktu tu Zura dah rasa sakit sangat-sangat, contraction. Tak adalah sakit sangat-sangat, tapi sakit tu yang kerap. Dia sakit sungguh biasa tapi dia kerap. Zura ada dia punya timer, punya apps dekat phone. So dia kerap. So Zura cakap dengan husband dah sakit, dah boleh pergi ke hospital. Dan tu pergi hospital pukul 6 macam tu. Lepas tu masuk ward dalam pukul 7 macam tu. Lepas tu doktor dah dia check CTG, scan kat perut baby kan, nak check jantung baby. Lepas tu dia check bukaan. Tapi waktu tu balloon tu dia tak jatuh lagi. Balloon tu dia dah ada air tau dalam balloon tu. Mula-mula dia masukkan tu macam tak ada apa-apa lah. Lepas tu bila dia dah masuk, baru dia macam masukkan air dekat pipe tu. So balloon tu macam terjuntai lah kat bawah. Bukanlah balloon, tali balloon tu terjuntai lah kat bawah, dia masuk air. So kira cakap kita punya bukaan nak bersalin tu dah buka, baru balloon tu akan jatuh sendiri. So bila balloon tu jatuh sendiri, kita maknanya dah 4 cm lah. So lepas tu doktor check kan. Doktor check macam ni. Dia masuk kan. Dia check, dia kata awak dah 4 cm ni, tapi balloon tu tak nak jatuh. Sebab dia kata Zura punya pangkal rahim lebar, tebal. Pangkal rahim tu tebal. So kira bukaan dekat atas tu dah buka, tapi bawah tu dia tak buka lagi. Faham tak? Bawah tu macam celakang kita punya tu dia tak nak buka sebab lebar macam tu lah. Dan so dia dah buka waktu tu dah 4 cm lah. Dia 4 cm dia terus masuk kat labor room. Labor room tu memang sorang-sorang, tak ada orang lain pun. Sorang-sorang lama gila Zura tunggu. Zura dah masuk labor room, memang Zura tidur kan. Lepas tu sampai pukul 9. Pukul 9 tu Zura bangun, Zura tengok doktor macam tak ada. Aku cakap aku ni dah tak bersalin ke, lambat lagi. Lepas tu Zura keluar daripada labor room tu tau. Dia tak pasang apa-apa kat perut semua, tak pasang apa-apa. Lepas tu ada doktor lalu, dia kata saya kena buat apa ya. Zura cakap macam tu dengan doktor, saya kena buat apa ya. Orang tu tak pasang apa-apa kat awak lagi ke? Tak masuk tube apa semua tak? Saya kata tak, saya dari pukul 7, dari pukul 8 kat sini, dah pukul 9. Dia kata, lepas tu doktor tu marah dia punya macam assistant macam nurse lah. Sebab waktu pukul 7 tu diorang tukar shift. So diorang yang dah tukar shift tu tak bagi tahu dengan orang yang baru masuk ni, kat situ ada orang macam tu lah, something like that lah. Lepas tu dah masuk dalam tu, dah masuk CTG susu semua. Lepas tu doktor cakap lah, time tu pukul 9 kan. Doktor cakap pukul 11 ni awak dah boleh bersalin kot. Dia cakap macam tu kan. So Zura macam lega. Time tu tak ada rasa sakit sangat pun. Lepas tu dah pukul 11 tu, dia check bukaan lagi, dia kata baru 4 cm. Time tu dah sakit contraction, dia nak mampus gila. Korang tahu tak katil ward tu, katil yang boleh macam bangun duduk, dia kan macam ada 3 layer kan, 3 katil, macam untuk kepala, untuk pinggang dengan untuk kaki kan. Bayangkan Zura sakit, Zura pegang tepi katil tu. Lepas tu Zura sepak cushion tilam tu sampai terjatuh cushion tilam tu. Suami tak boleh masuk sebab COVID. Lepas tu apa tu namanya, Zura kata saya nak suami saya nak mak saya. Zura jerit
Mak, ayah tolong, sakit. Lepas tu doktor kata, awak sabar dekat sini. Dekat sebelah tu semua dia berumah, tapi di bilik dia lain lah. Aku rasa dia orang dengar suara aku jerit. Sebab aku macam dah lantak. Tak sakit yang tak boleh tahan. Kalau korang yang ada period pain, sebab Zura tak pernah rasa period pain tu macam mana. Pernah lah rasa, tapi tak ada rasa sakit tu. Rasa tu macam sikit-sikit. Dia macam period pain Zura tu, entahlah, rasa macam sakit masuk angin je kalau tak makan. Macam tu lah period pain Zura. So ni kena, dia bukan dekat bahagian perut, bau kat perut tau. Yang apa namanya, contraction ni bukan rasa kat perut bawah tau. Contraction ni rasa kat pinggang belakang sampai kat buntut korang. Sakit dia, tak tahu macam nak cakap, tapi sakit gila-gila. Dia kata, tolonglah doktor, sakit, saya dah tak tahan. Saya nak teran dah ni, saya nak beranak dah ni. Dia dah cakap macam tu kan. Lepas tu doktor datang lah cepat-cepat nak tengok kan. Tengok bukaan 4 cm juga. Lepas tu kata, bagi je lah saya epidural, saya dah tak tahan dah. Zura cakap macam tu kan. Lepas tu doktor kata okey lah, bagi epidural kan. Dia panggil lah doktor, ada khas untuk cucuk epidural. So dia cerita lah epidural ni ada kesan ni, bla bla bla, semua. Dia kata okey, dah tak tahan dah. Macam mana nak bagi dia? So doktor cakap, macam mana nak bagi awak epidural? Awak sekarang ni tendang epidural, kena relax tau. Dia kena peluk bantal macam ni, lepas tu relax je dia cucuk. Kita boleh, saya boleh. Dan nak cucuk epidural tak ada pula dia sakit. So Zura dah cucuk epidural tu, Zura baring. Petang tu pukul 11 lebih. Lepas tu Zura tidur je. Tidur memang lama, tak rasa sakit langsung. Bila tengok bacaan tu, dia punya contraction memang teruk gila setiap 1 minit kan. Tapi Zura tak rasa apa-apa langsung pun. Lepas tu pukul 2 bangun kan. Dia check lagi bukaan 4 cm lagi. Dia kata, ush, 4 cm, tak apalah, nanti pukul 6 insyaAllah awak dah bersalin kan. Dia cakap yang tu kan. Sebab 4 cm tu, nak pergi 10 cm tu sekejap je sebenarnya. Once kau dah buka 4 cm, dia nak gerak ke 10 cm tu sekejap je doktor cakap sebenarnya kan. Tapi aku tak tahu lagu masalah aku, lambat sangat. Dah pukul 2 tu, lepas tu dia kata, tak apa, pukul 6 yang awak bersalin je tu kan. Dia cakap kan. So pukul 6 tu dia datang lagi. Time tu kau tahu dah pukul 4, pukul 5 je tu contraction aku dah hilang tau. Contraction aku dah hilang. Epidural tu, ubat epidural tu habis dah, tak ada langsung dah. Lepas tu aku dah menjerit lagi sekali dah. Aku cakap, tak tahan sakit, tambah lagi epidural, saya tak risau. Betul Zura cakap macam tu kan. Tambah dia tak payah nak cucuk kat belakang. Dia ada satu tube kat belakang ni dia cucuk. So ada panjang tube tu dia tampal kat sini lah. So nak masukkan dos epidural tu ikut tepi tu je. Lepas tu dia kata, doktor tu cakap lah, ada doktor lelaki yang cakap macam dia cakap bahasa Inggeris lah. Dia kata, untuk apa pun pasang banyak epidural tapi dia tak rasa contraction. Dia kata Zura tak rasa contraction sebab tu bukaan tu tak buka. So Zura macam, tahu tak, before aku mengandung, aku tengok banyak gila orang punya video macam pengalaman bersalin. So diorang kata diorang tak epidural, sambil diorang nak teran tu pun diorang tak rasa sakit tau. Maybe sebab dah lama sangat dus tu. So doktor tu cakap, jangan bagilah epidural, doktor kata kan. Sebab nak bagi Zura rasa contraction tu, supaya contraction tu buka. Tapi bacaan dekat CTG scan yang kat komputer tu, dia jalan laju je. Tapi doktor tu kata Zura tak rasa. I don't know, mungkin dia sebab orang universiti kot. Dia macam sorry, tak ada apa-apa. Okay. Lepas tu Zura kata Zura nak juga pasal semua. Doktor Cina tu yang pasal epidural tu dah tak ramai gila kat Zura punya labor room. Ramai gila. Yang misi yang tolong doktor 2 orang, epidural tu seorang lagi nak tolong tengok CTG tu lagi. Sebab dah stres dah. Zura ni dah berapa jam, dari pukul 7 sampai dah pukul 7 dah. Faham tak? Dah pukul 6 pagi lah masa tu. Pukul 7 sampai pukul 6 pagi dah. 7 maghrib sampai 6 pagi. Tak keluar-keluar lagi. 4 cm juga. Lepas tu doktor cakap tak apalah, pakai epidural sikit kan. Dia masukkan epidural sikit. Masukkan sikit. Lepas tu dia kata tak rasa. Ni letak ke tak letak ke. Zura cakap macam tu, tak rasa juga kan. Lepas tu lama macam tu baru rasa. So Zura macam tahan lah. Memang tahan. Dia tak adalah rasa macam first tu dia tak ada rasa langsung lah. Tapi yang second dose epidural yang dia masukkan ni, macam dia letak sikit. So Zura boleh rasa juga sakit tu. Cuma sakit yang ngeri-ngeri lah untuk kan.
Sumpah aku macam nak berdiri dekat dalam labor tu. Zura macam nak berdiri sebab Zura tengok orang putih kan, kalau kau tengah contraction, dia bagi dia kau macam berjalan ke ataupun duduk dekat belon, bola belon tu. Diorang macam exercise lah dalam tu. Diorang berjalan sebab diorang kata ada yang siap naik turun tangga sambil contraction tu sebab nak bagi bukaan cepat kan. Tapi doktor tak bagi Zura berdiri. So Zura katalah, saya nak kencing ni, saya tak tahan. Dia kata tak apa, kencing je. Dia dah pasang pundi kencing kan. Dia dah pasang pundi. So kalau nak berak, berak je lah, dia basuh je lah berak kau macam baby. Lepas tu betul namanya time tu dah pukul 9. Dia check lagi pukul 9. Lepas tu kata, ush, 4 cm lagi, tak boleh jadi kan. Dia kata tak apa, tak ada bukaan, kita operate je. Dia kata tak kisah semua. Zura cakap macam tu kan. Kita pukul 9 kan. Lepas tu sakit. Dan tu dah sakit gila. Epidural tu memang dah tak ada. Tapi doktor tak nak tambah epidural lagi dengan Zura. Zura sakit. Lepas tu ada misi tu datang kan. Dia macam tua sikit. So dia kek awak sabar awak. Kau tahu tak, dia ada bagi gas. Gas tu kalau kau contraction kau tarik, gas tu tak membantu langsung. Okay, gas tu cuma menghayalkan korang, bukan menghilangkan rasa sakit. Faham tak? Aku cakap dengan doktor, hayal-hayal ni saya dulu pun boleh hayal. Faham tak? Ni dah doktor tu bagi hayal. Memang kau pam, Zura pam banyak gitu. Memanglah kau kepala kau pening tiong-tiong mesti tak ada. Tapi tak rasa hilang sakit tu, tak rasa. Kau tahu tak? Lepas tu dah pukul 10 kan, Zura kata, tolonglah panggillah doktor tu, saya nak operate sekarang juga. Tak ada maknanya anak saya nak keluar, tak ada maknanya saya nak 10 cm. Jadi sekarang kan tengah 4 cm kan. Zura cakap dengan doktor, tak ada maknanya saya nak 10 cm dalam masa sejam. So tolonglah panggil doktor sekarang, saya nak operate, saya dah tak tahan. Saya doktor, okey, saya panggil. Ini bestnya kerajaan. Tak adalah kerajaan, tapi ni kerajaan tak berswasta. Kita bayar. So dia tak adalah macam, kalau kerajaan aku rasa aku dah kena lempang lah dengan nurse tu. Aku jerit-jerit kan. Aku rasa kalau kerajaan dia dah cakap, awak boleh diam-diam, orang lain elok kan. Mesti confirm punya macam tu nya. Tapi ni kerajaan, so dia macam baik. Okey, saya panggil doktor. Lepas tu doktor kata, tak apalah. Lepas tu dia datang, dia beritahu, okey, macam risiko operate, darah boleh banyak, boleh hilang anak, boleh hilang nyawa sendiri, banyak lah. Dia punya macam, dia cerita yang tak baik je lah. Yang baik pun pada cerita kan terberanak pula kat situ sambil cerita. So lepas tu dia tarik, dia angkat aku. Katil tu dia tolak. Katil tu macam dibaringkan, dia tolak. Dia call suami lah. Ini lelaki aku cerita lah. Semua dekat group family aku, group family mertua aku dah tanya, Zura okey tak, Zura okey tak, dah bersalin belum. Sebab masuk sana pukul 6 gerak, dah bagi tahu family nak bersalin. So diorang expect. So doktor call suami, cakap mungkin isteri awak akan bersalin dalam pukul 9 malam. Sebab pukul 7 tu dah 4 cm kan, pukul 9 malam. So semua orang macam okey. Dan 10 malam tunggu, tak ada. Kakak aku sampai pukul 11 tak keluar lagi. Dia dah expect lah, ni Azura mesti operation ni tak ada normal sebab lama sangat kan. Dia sebab air ketumban aku dah pecah. Waktu buka balon tu, air ketumban aku dah pecah. Tapi tak adalah banyak, dia cap sikit. Lepas tu setiap kali check tu, air ketumban tu keluar. So doktor takut aku punya baby lemas sebab dah 14 jam kat dalam perut, tapi air ketumban dah pecah. 14 jam weh. So aku kira emergency caesar lah. So doktor call lah husband aku, dia kata hello. Kata so ya kan. So dia kata awak boleh naik sekarang, tapi isteri awak terpaksa caesar macam tu kan. So dia tanya suami aku boleh ke tak semua. Lepas tu suami aku cakap tak apa, asalkan dia selamat. Lepas tu bla. Lepas tu dah keluar daripada labor room tu, pergi macam kat depan tu ada, nak pergi masuk lift lah, nak pergi level lain lah. Operation PPUM kalau nak operate kena pergi bangunan sebelah dan level lain. So kena turun lift, lalu kat food court tengah-tengah tu, pergi belah sana. Lepas tu dia dah keluar, kita awak nak cakap dengan suami dulu kan. Memang aku peluk lah suami aku, nangis. Tak adalah nangis, aku tak nangis kot. Aku bukan drama queen, aku tak nangis. Waktu sakit tu je aku nangis. Lepas tu dah keluar tu tak nangis. Dah keluar tu dia cocok epidural yang betul-betul bagi kebas satu badan lah kan. Sebab nak operate kan. Gila kau kalau dia turik aku punya perut. So aku cakap lah, minta maaf, saya minta maaf. Baru nak minta maaf.
Sebab tu kau anak aku tak nak keluar. Aku buat berdosa dengan laki aku. Tak adalah. Orang cakap, adik aku ke kawan aku semua cakap, minta maaf dengan suami, dengan mak betul-betul semua. Aku ni kan jenis segan tau nak minta maaf. Bukanlah segan nak minta maaf, macam malu nak minta maaf. Macam tak tahu lah kenapa malu, bodoh kan. Okay dah. Lepas tu ditolak aku. Ditolak aku pergi. Dah pergi bilik sebelah semua. Kakak aku semua tengok kat bawah. Penat lah bercerita. Kakak aku tengok lah kat bawah. Kakak ipar aku tengok kat bawah. So masuk, lepas operate kan. Dia tanya, yang tu memang sejuk gila bapak. Sebab waktu epidural yang pertama, dia cocok bagi tak rasa kat pinggang sampai kaki tau. Tapi ni epidural kedua, badan kau yang kat sini sampai bawah tak rasa. So tangan kau memang sejuk gila. Saya cakap, Saya Zura macam ni, Doktor saya sejuk sangat. Tolong doktor jangan. Lepas tu doktor tu pasang nak operate tu kan, tangan kau macam ni macam baring. Lepas tu dia ada satu tube panjang kat tangan tu. Tu pemanas lah. Kira pemanas yang boleh buat rasa kita panas. Tapi time tu pun Zura rasa macam uish, memang sejuk gila bapak. Lepas tu dia ada satu macam bag tu, macam warm punya bag kan. Dia letak, rasa tak panas. Lepas tu Zura kata tak rasa. Awak rasa tak saya letak macam benda tu letak kat kita punya badan ni. Rasa. Tapi tak rasa panas kan? Saya kata tak rasa. Sudah start lah kita punya operation. Dia ambil pisau tu, Zura rasa lah macam dia tarik. Dia tarik tapi tak rasa sakit. Lepas tu rasanya sebab jahitan tu macam kecil kan. Dia tertarik. Lepas tu nak keluarkan baby kan. Aku rasa tu lah dia buat apa dengan perut aku. Alhamdulillah. Nak tarik kan, mestilah nak tarik baby kan. Nak tarik kan, badan yang tu lah. So Zura macam, doktor sakit. Doktor tu macam panik lah. Dia ada seorang doktor tu. So doktor perempuan tu dia jaga Zura kat sebelah ni seorang. Alhamdulillah time tu semua perempuan yang buat. Tapi lelaki ada, cuma dia dekat pagi komputer. So dapat info dia terus tulis lah. Semua yang tu lah. Doktor perempuan kat sini sakit. Sakit. Lepas tu dia terus masukkan gas bagi lemas. Gas tu tu memang hayal. Memang tak sedar. Bukan tak sedar, kita macam buka mata sini tapi kan macam alam fantasi kan. Kau tutup mata kan, kat dalam kau punya fikiran kan. Dia sambil buat dah badan kau. Tapi ramai nampak lampu. Cuma macam benda macam, aku tak tahu macam nak explain. Tapi macam benda tu syok seronok. Aku rasa orang isap dadah, itu nama dia Effervitamin apa benda entah nama dia. Itu lah dia doktor tu bagi aku kan. Tapi bila kau tutup mata kan, dia tak bertutup mata tapi kau cahaya kan. Seronok baik dia punya feeling. Tak apa, itu dapat dadah yang halal kan. Dapatlah rasa. Lepas tu doktor dah akak-akak semua. Aku tutup mata lah. Tu aku hayal memang tak rasa. Aku dengar baby aku nangis. Tu kan, aku nangis tu. Tengah hayal aku nangis tu. Keluar air mata kan. Keluar air mata. Kalau normal kan dia terus letak atas dada kan. Tapi kalau Caesar dia tak boleh buat macam tu. Sebab perut kau tengah terbelah. Macam tu gila kau dia nak letak atas kau. Aku tak dapat tengok anak aku. Aku tahu, aku ingatkan dia nak letak dekat atas aku. Ataupun letak macam bagi aku kat sebelah. Faham tak? Macam angkat sebelah ni anak awak. Tak. Dia angkat baby tu, dia terus pergi letak kat mana tu. Dia dah potong pusat dia. Macam bersih-bersihkan lah baby tu kan. So dia dah tarik uri. Aku tak rasa apa pun dia tarik. Baby nak keluar tu dia macam tong. Gerak badan aku. Aku rasa dia gerak-gerak macam tu. Lepas tu dah siap tu, aku memang time tu sejuk gila bapak kan. Dia dah rasa dia tolak aku kat satu macam bawah lampu. Lampu tu panjang kan. Aku betul-betul bawah lampu tu, kau tahu. Memang sebab sejuk. Doktor tu tahu kot. Sebab dadah tu buat kita macam gila-gila kan. Sejuk dia letak atas pemanas kan. Ush, lega gila baik. Macam rasa orang luar negara kan duduk kat salji tu, duduk kat depan pemanas api. Walaupun aku tak pernah rasa tu, tapi aku rasa macam tu kot yang dia rasa sedap. Rasa bila dah lama tu macam dadah tu nak hilang kan. Panas pula. So aku cakap, doktor saya panas tau. Saya dah panas macam tu lah. Lepas tu doktor matikan matikan tu. Pasal aku tidur. Tiba-tiba doktor perempuan datang. Dia cakap, ni baby awak. Baby awak baby apa? Girl. Dia kata, betul. Ni semua kan. Lepas tu memang nangis tu. Lepas tu nurse tu tolong bagikan susu lah.
Waktu tu susu tak ada. Sebab anak first kan, susu macam tak ada sangat. Doktor tu macam picit-picit bagi setitik 2 lah kat mulut baby kan. Setitik 2 kat mulut baby semua kan. Dia cucuk-cucuk. Lepas tu dah turun. Laki aku dengan kakak ipar aku, dia duduk kat food court tengah-tengah tu. Kalau PPM dia kat sini ada ward untuk bersalin normal, sini untuk segala operation kot aku rasa. So dia nak lalu tengah-tengah ni food court. Dia turun kat food court tu. Suami aku nampak aku kan, diorang tak perasan aku. Dia ingatkan aku dah naik. Sebab diorang macam tak perasan. Rupanya aku tak turun lagi. Sebab doktor beritahu anak awak dah besar. Tak, masa aku dah operation tu, masa aku dah habis bersalin tu semua, the baby dah bersih tu semua, doktor call suami. Dia cakap datang dekat sini berapa nak azan baby akhirnya kan. Azan baby. So kira kalau kerajaan kau nak azan pun tak boleh. Sebab aku tak rasa dah boleh ke tak. Sebab aku tengok orang, pengalaman orang sampai voice note tu letak kat baby nak azan anak. So aku macam aku tak nak benda tu. So doktor bagi kat husband aku azankan. Lepas tu husband aku cakap, boleh tak kakak saya nak masuk kan. Dia kata boleh, seorang je. Kakak aku masuk, ada orang dengan husband aku dengan baby. Tengok baby kan kat tepi tu dah azan tu semua. Dah masuk dekat nursery room. Lepas tu time tu waktu baby dah waktu doktor panggil baby, waktu doktor panggil suami tu azan, laki aku ingat diorang dah tolak aku pergi kat aku punya ward. Bilik aku kat ward. Rupanya tak lagi. Dia tunggu je lah kat food court tu kan. Tunggu kat food court tu. Lepas tu baru dia nampak doktor tolak aku pakai katil semua kan. So naik atas semua. Dia dah tolong aku baringkan semua. So dia kata aku kena baring selama 6 jam. Puasa pun 6 jam tak boleh makan minum. Tapi aku cakap saya nak minum air sikit boleh tak, sebab saya haus sangat kan. Kau bayangkan uish, macam puasa baik. Aku dari pukul 7 tu masuk labor room. Pukul 7 labor room. Pukul 7 tu labor room. Sampai aku bersalin aku tak minum air langsung. Kau bayangkan aku dalam menjerit isap gas tu lagi lah apa benda. Memang haus saja dia. So kata boleh minum air tapi sikit je. Makan tak boleh semua kan. Last makan dah lah bubur McD. Tak habis pula bubur McD tu. Aku macam tak selera nak makan bubur McD waktu tu kat rumah lagi kan. Memang lapar teruk. Lepas tu dah nak 6 jam aku tidur je. Aku tidur kan. Dia bagi aku rehat semua. Lepas tu dah bangun tu macam malam kot. Aku bersalin pukul 12 tengah hari. Dah malam macam tu. Baru suami aku baru suami aku hantar bag pakaian. Handphone memang dari labor room memang tak boleh main handphone. Aku rasa kerajaan pun sama kot. Takkanlah boleh. Sebab dia tak nak ada risiko kalau atas kehilangan, dia tak nak bertanggungjawab. So dari aku kat labor room, dari aku kat ward, kira masuk ward untuk tengok bukaan kan dapat terus katil kan. Sebab swasta plus kerajaan kan. Dapat terus katil, baring terus. Lepas tu dia cek bukaan. Dah masuk katil tu, dia kata waktu register awal dia kata handphone bagi kat suami, senang nanti kita nak call semua kan. Lepas aku cakap macam ni nak call lah. Okay, dia ambil arah telefon suami aku kan. Lepas tu dari aku situ, kau bayangkan 14 jam aku tak ada handphone. Dah masuk labor room tu. Waktu aku tengah sakit tu, aku cakap dengan doktor. Ada doktor lelaki ni kan, dia nak cek bacaan kan. Aku cakap boleh tak pinjam handphone, saya nak call suami saya. Lepas tu doktor cakap tak boleh lah, awak tadi patutnya awak kena minta call sebelum pakai CTG tu lah. Kira call suami tu dekat meja, apa tu namanya, meja isi borang tu, apa benda dah macam tu lah, reception ni macam tu lah. Aku call dari doktor, aku bagi je tau handphone kat orang. Apa kedekut sangat kau punya kredit? Tu apa tu, bukan je susah pun nak call orang. Okay, dah. Lepas tu aku dah operate kan. Doktor dah bagi handphone semua, barang-barang semua. Lepas tu doktor kata boleh bangun ke? Time tu aku nak bangun memang tak boleh bangun. Aku suruh doktor, panggil doktor picit kan. Picit, ada macam picit tu. Panggil doktor. Doktor kata ya, angkatkan katil. Tak sampai nak angkatkan katil tu, doktor yang suruh. Memang semua macam baru kahwin, macam Raja Sehari yang semua orang buatkan. Tapi tentu sakit lah. Angkatkan katil lah, so angkat. Aku boleh gerak macam mengesok sikit-sikit tapi perut kau, dan tu dia jahit, dia dah tampal pakai plaster panjang lah. Perut kau memang nak batuk, nak bersin semua tak boleh. Sakit sangat.
Memang kalau kita rancang operate sendiri, kau takkan rasa apa-apa pun bersalin. Sebab memang tak rasa apalah dia beli satu badan kau. Tapi macam aku kes lain tau. Aku emergency, aku nak normal. Aku dah rasa dah contraction yang sakit nak gila-gila tu. Dan aku rasa juga macam mana operation punya jahit. Cuma bawah tu tak adalah jahit ke apa kan. Dia just jahit dekat perut. Lepas tu baby datang. Tentu aku post lah. Aku bagi lah kat suami aku susu semua kan. Nangis juga lah sekejap. Lepas tu doktor time tu aku tak boleh menyusukan. Sebab macam baby first kan. So kita punya payudara ni macam tak ada muncung untuk susu. Macam tu lah akhirnya. So baby tak pandai cari. Aku pun tak reti kan semua. So doktor kata, doktor baby ni nangis kan. Aku cakap saya tak reti, tak boleh. Dia nangis dah lama gila nangis. Doktor ambil, baru doktor ambil. Bagi lah susu formula kot aku rasa dia bagi. Lepas tu apa tu namanya, aku mesej lelaki aku cakap tolong bawa pam susu baby. Pam susu aku tak bawa. Sebab aku ingat benda tu tak perlu. Yelah kita pun nak expect yang baby boleh minum breastfeed dengan kita terus. Tapi tak, salah. So bawa lah pam susu, baru boleh bagi susu kat baby kan. Lepas tu nasib baik baby aku dia dari kecil dia memang tahu. Bukan tahu, mungkin dia tak rasa puting. So dia tak rasa puting kita punya payudara. So dia okey untuk minum dekat botol. Dia rasa okey minum dekat botol. So lepas tu dah esoknya pun sehari dah cek kuning, tak ada susu semua. 3 hari 2 malam akhirnya kan. Dah keluar dia call lah suami. Dia kata suami tolong datang dekat reception tu kan. Sebab isteri nak tolak, doktor ada gambar barang. Makanan dia so far semua sedap gila. Aku makan memang habis sebab aku lapar gila. Dia bagi 4 kali sehari. Memang sedap gila lah makan. Tidur pun nyenyak, ada aircon, selesa gila. Nurse baik. Baby pun dengan nurse kita macam boleh rehat lah. Sebab operate dia masuk dadah. Memang badan kau lesu gila. Kau tahu tak time tu. Muka aku nanti aku post kat sini. Muka aku lepas bersalin. Memang teruk gila. Sembam, mata sembam. Sebab nangis je, bengkak. Lepas tu suami aku datang. Dia tolak wheelchair. Lepas tu baliklah rumah. Dah siap. Time tu pantang tu kira lelaki aku bawa kereta slow-slow. Tak boleh lah laju. Perut aku rasa tu. Kalau rasa ada macam hentakan macam tu lah. Okay, so kita pergi dekat Q&A. Okay. Okay, so Q&A pertama dia cakap, sakit tak nak berak kencing? Okay, Zura tak normal. So Zura tak ada rasa lagi pengalaman kencing pedih ke tak. Sebab kalau orang normal kan dia jahit kat bawah. So kita nak berak tu, Zura ada tengok juga kat YouTube. Dia cakap kalau berak tu macam sakit. Macam muka sakit, dia takut-takut nak berak. Ya, baru jahit kot. Tapi doktor, kalau kau tak berak lagi, dia tak bagi kau balik Zura rasa. Sebab Zura operate kan. Dia kata awak dah berak? Dah berak dah. Okay. Sebab dia kita kena berak sekali ataupun kencing sekali dekat hospital tu. So Zura tak rasa lagi pengalaman berak sakit ataupun kencing sakit. Berak tu Zura takut juga sebab kita kan nak teran kan. So bila teran dia kan akan efek dekat perut kan. So Zura rasa macam takut juga. Tapi okey je sebenarnya. Sebab doktor ada masukkan macam masuk kat buntut tu yang macam untuk cairkan berak. So tak adalah berak keras ke apa. Okay, so nombor 2, share kos bersalin dengan pengalaman dah cerita tadi. Sekarang boleh tahu kos bersalin dia actually waktu deposit waktu register kena bayar deposit 1,000. Sebab normal, kalau normal macam tu dalam 500, 600, 800 macam tu lah. 800 lah roughly. Tengok lah kalau kita ambil epidural ke lebih lah. Kalau tak macam tu lah. Adalah additional charge kalau kita ambil apa-apa semua. Tapi roughly 800 kalau normal. Tu dia bagi deposit 1,000. So macam kalau kita normal 800, dia akan bagi balance lah 200. Tapi disebabkan Zura ni emergency Caesar, 1,000 tu dah bayar. Lepas tu 1,000
Caesar ni 1,600 lah. Dia punya total Caesar 1,600 punya Caesar. Lepas tu ubat Zura, ubat memang semua kena bayar. Ubat Zura kalau Caesar korang kena cocok. Ada satu ubat cocok tu RM73 satu kotak. Satu kotak tu ada 2 syringe. Korang kena cocok selama 10 hari. 10 hari kan. So kena beli lah 10 kotak dalam berapa, 300 lebih ke berapa, 400 lebih lah. So total semua 2,000 lebih kos bersalin. Suami boleh masuk ke? Suami tak boleh masuk. Suami boleh masuk dekat receptionist tu je untuk hantar barang ke apa ke. Tapi suami boleh, apa tu namanya, azan anak. Tu je lah. Dia boleh masuk kat hospital tu, tapi dia tak boleh jumpa dengan kita. Hospital macam kalau dekat kerajaan, kita boleh ada dekat guard house tu je kan. Bukanlah guard house, dekat guard yang duduk depan pintu untuk kita keluar masuk kan. Bukan yang depan Pajar Raya kan. Dekat dalam hospital tu kan ada satu pintu kaca yang akan automatic buka ke atau apa kan. Kat situ kan ada guard kan. Boleh masuk. Ataupun dekat bilik bersalin tu ada guard duduk kat situ kan. Lain hospital lain lah dia punya guard tu kat mana. Tapi laki Zura dia boleh masuk sampai naik level tingkat 3 semua. So kat bawah tu ada kafe. Luckily waktu tu tak ada COVID dah, macam boleh rentas daerah. Boleh rentas daerah masa tu kan. So tu PKPB apa benda entah lantak lah sana. So kira boleh lah makan semua. Kedai makan semua buka lah. Lepas tu soalan sama Zura tak jawab kan. Swasta ke kerajaan? Macam Zura bagi tahu tadi, swasta ke kerajaan, dia separuh swasta separuh kerajaan. Sebab dia Universiti Malaya, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Okey, tu je lah Zura. Sebab banyak soalan sama, banyak tanya soalan yang kos, jadi Zura jawab tu je. Okey, untuk korang yang kalau korang nak bersalin dekat hospital PPUM, korang kena make sure korang punya kandungan waktu tu jangan lebih 26 minggu kot. 20 minggu. Sebab waktu tu Zura dia register PPUM. Waktu tu Zura punya kandungan dah 28 minggu. So kat kaunter bawah tu dia cakap tak boleh lah 28 sebab kita full. Tapi Zura cakap tolonglah, saya tak tahu nak bersalin kat mana apa semua. Zura cakap situ. Saya kata rumah kat mana? Rumah kat Kota Damansara, Sungai Buloh. Time tu memang tak boleh bersalin sebab COVID. So dia kata nak pergi Shah Alam pun jauh semua. Dia cakap tu kan. Dia kata tak apa, saya tolong awak. Lepas ni kalau awak tahu awak mengandung, awak terus je datang sini. So pengajaran untuk Zura, lepas ni kalau Zura mengandung, memang Zura terus pergi PPUM. Sebab kalau check up, setiap kali check up bayar RM20 je. Daripada kau pergi kerajaan yang masuk pukul 8, balik ni lepas lunch. Lama gila kerajaan, lama gila. Zura okey tau untuk tunggu, tapi macam buang masa. Sebab kat kerajaan kan, bukanlah nak kutuk kerajaan, faham lah. Sebab dia kan free, kau tak bayar kan. Zura tak nak kutuk. Okey, kita cerita balik kat PPM. So kena bayar RM20 je. So dia tak adalah lama, dalam 4 jam macam tu je untuk check semua. Tapi kalau ada ambil darah ke, ada scan ke, dia makin lama. Tapi untuk check up, normal check up, macam baby awak berat macam ni, nak tengok HB lah, apa semua tu RM20 je. So kalau korang nak bercakap PPUM, kena sediakan deposit RM1,000 lah. Mula dia bagi tahu dulu. Dia tak adalah bayar on the spot. Dah register tu dia cakap okey, awak kena bayar RM1,000 dekat tarikh next appointment tu kan. Awak kena bayar RM1,000. Lepas tu ni ada banyak lah package untuk anak. Awak nak, kalau nak tahu macam anak lahir tu kan, dia terus scan satu badan, nak tengok anak tu ada problem ke tak. Tu boleh bayar RM80 tu. Zura bayar RM80 lebih kan tu. So total RM1,000 tu lah Zura bayar kan. So bila kita dah bayar deposit RM1,000, lepas bersalin tu, dia cakap lah, contoh lah awal-awal kan, korang register, contoh korang baru tahu korang mengandung, dan so korang register, korang bayar RM1,000. So kalau korang Caesar, korang dah bayar lagi RM600 je, tak adalah rasa sakit sangat untuk bayar semua, faham tak? Kalau kita RM2,000 kena bayar on the spot tu macam sakit lah sikit. Tapi ni sebab dah bayar separuh-separuh, dia kira okey lah, tak adalah ni sangat. Lepas tu tu je lah yang korang kena, apa tu namanya, kalau korang contoh lah, korang duduk Kuala Selangor ke, korang duduk Semenyih ke, mana-mana lah korang duduk, tapi korang nak bersalin juga kat PPUM sebab dia separuh kerajaan separuh swasta kan, nak layanan yang
lebih sikit okey daripada kerajaan, korang jangan cakap korang duduk jauh. Korang cakap je korang duduk area situ. Carilah area di situ yang dekat IC. Dia bukan percaya pun IC kau kadang-kadang kau pindah kan. So itu je lah Zura punya pengalaman mengandung. Zura share dengan korang. So hopefully korang faham. Oh tadi ada orang tanya apa, macam mana pengalaman dah jadi ibu lepas tu jauh dengan anak. So macam ni, apa tu namanya, pengalaman jadi ibu masa Zura apa tu kiranya berpantang. Zura pantang kat rumah mak mertua sebab waktu tu mak Zura kerja, tak ada siapa boleh jaga. So mak mertua jaga, kita duduk kat Negeri Sembilan. Kat Negeri Sembilan lah. Time tu lepas lah sebab ada ni kan, ada surat polis lah boleh lepas Negeri Sembilan. Lepas tu waktu Zura pandang kat sana Negeri Sembilan. Lepas tu time tu dalam masa yang sama bapak mertua Zura sakit, tengah tenat sangat. Lepas tu apa tu namanya, tengah tenat. Lepas tu Zura dah berapa hari dekat situ. Kita tak tahu kan ajal maut. Lepas tu bapak mertua Zura dah meninggal. Lepas tu mak mertua Zura dia idah kan 4 bulan berapa hari dah, 4 bulan. So adik macam mana cakap suami Zura punya adik ada kat kampung, dia tolong jaga mak mertua Zura lah sebab Kak Ida. So daripada duduk rumah macam tak buat apa, suami saya suggest lah anak tu tinggal je lah kat kampung. Sebab waktu tu Zura baru dapat kerja. Waktu tu Zura bersalin, dah habis pantang. Kiranya datang KL sebab nak interview. Apa nak cakap, sebab nak datang KL sebab nak interview, apa tu namanya, interview kerja. Lepas orang tu cakap awak dah boleh masuk esok. So Zura kata lah, tak boleh tak saya masuk awal bulan. Dia tahu awal bulan 5. Lepas raya, betul-betul lepas raya hari Senin tu, hari apa tak ingat. Zura kerja. So anak dekat sini, pengasuh kat sini, anak yang baru lahir RM500 tau. So waktu tu suami Zura banyak cuti sebab kita orang punya ayah, bapa mertua kita orang, ayah kita orang meninggal kan. Ayah kita orang meninggal, apa tu namanya, dia banyak cuti. Jadi gaji efek, gaji memang efek. Zura pun baru nak masuk kerja, nak bayar banyak benda, nak bayar sebenarnya. Bila dah kahwin ni kan, korang sumpah banyak gila benda nak bayar. Jadi untuk hantar ke pengasuh tu, lepas tu lagi-lagi COVID sekarang ni, kita takut memang banyak gila hal. Also dengan kes penderaan tu, ya Allah, aku lagi sayu nak hantar anak aku. Bukan sayu, kita takut tau bila orang lain jaga anak kita. Sebab kita tak tahu dia buat apa ke, entah dia tengah stres dengan boyfriend dia ke, dia lempang anak kita, kita tak tahu. So Zura hantarlah anak dekat Negeri Sembilan. Dah minta dah pelepasan polis untuk jumpa anak, tapi polis tak bagi. So sedih. Apa tu namanya, hari-hari lah video call dia. Dia sekarang dah 3 bulan, dah pandai dah. Nanti insyaAllah one day, lepas mak mertua Zura habis iddah, insyaAllah dia duduk dengan Zura rasanya. Kita baru waktu tu ada stabil sikit ekonomi dalam bulan 8 ni. Mesti akan ada lah dekat video kita tengok bilik ni. Zura beli lama gila. Dah lama gila, memang tempat letak barang je. Tu barang dia, tapi tempat letak barang tu memang tak pakai. Memang tempat letak barang je kat situ. Sebab apa tu namanya, itulah anak dia tidur buai. Tahu tak tidur buai? Dia tak situ pun, dia bangun-bangun. Tapi nanti dia besar sikit, okey kalau tak situ, tak ada masalah kot. Sebab baby cot tu dia boleh jadikan meja belajar at the same time. Sebab tu Zura beli kat Shopee. Okay, so tu je pengalaman Zura bersalin dengan kos semua dah Zura dah cerita. So hope you guys like it, and doakan sentiasa Zura sentiasa dimurahkan rezeki dan disayangi orang ramai. Okay, terima kasih. Bye guys. Oh, don't forget to like, comment and subscribe. Okay, kalau korang komen nak tanya apa-apa ke yang Zura lupa nak tanya, korang boleh komen kat bawah. Nanti Zura balas komen. Okay, bye.